Sistem barter ni selalunya apa yang berlaku? Sistem barter ni lembu bertukar dengan kambing, ayam bertukar dengan sayur. Okay. So apa yang berlaku masa ni, kuasa pertukaran tu di atas tangan orang biasa. Okay. So bila daripada sistem barter ni dia orang beralih kepada precious metal. Precious metal ni emas dan juga perak lah. So masa tu emas dan perak ni dalam bentuk ialah dia punya logam, bukan dalam bentuk shilling lagi masa tu. So semasa tu bila buat urusan-urus niaga ni kadang-kadang berat tak sama. Lepas tu saiznya besar sangat, nak bawa susah. Dan masa ni masih lagi kuasa membeli, kuasa untuk menetapkan ekonomi tu di tangan penduduk biasa. Okay. So apabila negara-negara ataupun pemimpin negara nampak duit-duit yang orang biasa pegang ni, so dia orang devise satu cara di mana dia orang katakan okey, sekarang kita akan hasilkan koin-koin emas, okey, dan kita akan gunakan benda ni sebagai kita punya mata wang untuk buat pertukaran. Itu yang pertama. So dah mulalah sistem centralized masa tu. Maksudnya benda ni dikawal oleh satu-satu badan ataupun satu-satu kerajaan. As thing goes along, apa yang berlaku, dia orang golongan elit dan golongan pemimpin masa tu dia tubuhkan bank. Kenapa dia bank? Sebab dia kata, simpan emas kat aku akan bagi dalam bentuk duit. Wang emas, wang kertas. Okay. So wang kertas ataupun fiat ni. Okay. So masa awal-awal dulu, wang kertas ni masih lagi backed by gold. Di mana, kata contoh $1 bersamaan ada emas $1 yang pack pada USDT tu. Tapi masuk tahun 1974, Bretton Woods punya agreement, dolar dan juga emas dah bercerai. So emas tetap dengan emas, tapi wang fiat ataupun USDT ni dah berpisah dan dah jadi basically toilet paper sebenarnya. Okay. So masa ni masih lagi centralized. Apa yang berlaku tahun 2008-2009 munculnya cryptocurrency yang pertama iaitu Bitcoin. Dan di sinilah bermulanya lagi revolusi kembali kepada decentralized, iaitu masyarakat yang menjaga mempunyai kuasa kembali untuk menjaga kewangan masing-masing. Okay. So dekat sini akan berlakulah kita kata isu di antara golongan pemimpin ataupun satu golongan yang nak menjaga ataupun nak ada kepentingan terhadap duit-duit semua ni, dan satu lagi golongan adalah kita masyarakat biasa untuk kita nak kawal balik kita punya kuasa membeli, kuasa menjual dan juga kuasa kewangan kita. Okay. So bila bercakap pasal duit ni, tak nak kita akan masuk kepada money changer lah, money exchange. Okay. So kalau kita tengok currency exchange market transaction on average every day about 7 trillion USD. Satu dunia lah. Okay. Ni daripada Bank of International Settlement. Dia cakap macam tu. So 7 trilion ni sikit ke banyak saya nak tanya? Memang banyak lah. Okay. Bukan 70 keturunan. Saya rasa 700 keturunan dah habis silap. So apakah isu yang kita hadapi apabila kita berurusan dengan money changer? Yang pertama sekali, high handling fee. Maksudnya fee bila kita buat transfer tu mahal, pertukaran itu. Dah lah rate dia pun dia dah makan. Dekat dia punya charges tu pun ada lagi fee tu. Okay. Opaque exchange rate. Maksudnya dia tak berapa transparent dengan dia punya rate. Dia just bagi je rate dia, and then kita tak boleh nak compare sangat pun kadang-kadang bila kita pergi ke sesuatu tempat fizikal tu lah. Lack of convenience maksudnya kita nak kena pergi ke kedai tu. Nak kena pergi ke money changer tu untuk kita tukar. Dan kadang-kadang risiko pula kita bawa duit banyak-banyak lah nak pergi tukar kat situ. And dia tak available 24/7. Dia ada masa dia pagi sampai malam je lah. Kalau tengah malam nak tukar tak ada. Okay. Dan security risk. So bila kadang-kadang bila kita buat remittance dekat money changer, kadang-kadang kalau amount tu tinggi dia akan minta kita buat KYC. KYC dia akan minta kita punya IC, kita punya detail semua, kita kena fill up form. Kalau siapa yang pernah berurusan dengan kita kata Western Union.
Okay, salah satu yang popular. So you akan kena isi form tu lah. Akan ada pengalaman untuk mengisi form tu. So benda-benda ni semua ada potensi untuk disalahgunakan. Alright. So next. So bila kita tengok pula daripada segi tadi tu fiat money. Okay. Sekarang kita tengok dalam cryptocurrency punya market. Kalau kita tengok sekarang ni market cap ataupun duit yang berkeliaran dekat dalam cryptocurrency punya dunia setakat hari ni 1.63 trilion. Okay. Sebelum ni pada tahun 2022 pernah mencecah 3 trilion masa bulan lah. Okay. So it's a big market. Dan dekat volume everyday punya transaction pun kalau you tengok dekat sini average dalam 30 bilion. Tak payah banyak kita ambil 1% daripada 30 bilion pun. You kira lah tengok. Kan? Cuba you ambil calculator sekarang malam ni. Kita kira. Okay. 30 bilion. Berapa kosong tu 30 bilion. Darab dengan kita kata 1% je. 300 juta. 300 juta. Kalau kita tap 1% saja daripada benda tu. Okay. So apa pula challenges bila kita nak berurusan, kita nak buat USDT exchange. Okay. Saya rasa kat dalam ni kebanyakan orang kat dalam ni memang ada pengalaman untuk buat USDT punya exchange. Okay. Sama ada P2P ataupun jual sesama kawan-kawan ataupun dalam community. So antara isu yang common yang kita bakal hadapi yang pertama sekali potential dealing dengan scammer kat dalam P2P dekat dalam checks. Okay. Sebab kadang-kadang benda ni dia orang kat check sendiri pun tak boleh nak bendung dengan sepenuhnya. So risiko tu masih ada. Yang keduanya risiko untuk bank kita kena froze, kena beku. Sekiranya ada transaksi yang bank rasa ragu-ragu ataupun bank rasa was-was, dia boleh bekukan kita punya account. Okay. So kalau kita nak unfreeze tu, kita nak kena suruh orang yang kita dealing tu untuk berurusan dengan bank untuk inform. Kalau kita tak ada maklumat diorang, habis lah. Okay. Dan rate pula depending on amount. So contoh kalau kita amount kita kecil, kita nak tukar 100 USDT, harga dia lain. Kalau kita nak tukar, kalau kata kita nak tukar 1000 USDT, harga dia mungkin lebih rendah sikit. Rate dia lebih tinggi lah untuk kita dapat. Okay. Dan last sekali, tak mesra bank. Okay. USDT dan dunia kripto ni, kita panggil decentralized world ni, dia dengan banking world memang tak berapa boleh nak masuk lah. Sebabnya dunia cryptocurrency, dunia decentralized ni, dia ibarat tabu pasir dekat dalam periuk nasi banking. So sebab tu dia orang tak berapa boleh nak masuk. Dan disebabkan benda yang kedua adalah daripada segi legality-nya. Legality tu belum lagi kita kata fully matured. So banyak kita kata grey area. Okay. So siapakah yang selalu involve dan merasai isu-isu yang saya cakapkan tadi? Nombor satu, crypto trader, crypto investor. Okay, sebab bila dia dah trade, dia dah untung, dia nak cairkan USDT dia tu kadang-kadang ada masalah, ada isu. Yang keduanya, forex trader. Forex trader pun sekarang ni berurusan dengan USDT juga. Yang ketiga, frequent traveler. Frequent traveler ni ialah dia nak kena ada mata wang negara yang dia pergi tu. Okay. So kadang-kadang berlaku isu di mana susah dia nak jumpa money changer, mungkin dia tukar duit tak cukup. And pada mereka yang ada pengalaman, you mungkin tahu kalau kata you nak bawa mata wang keluar, tak boleh lebih pada 10,000. Okay. So kalau kata you duit banyak, akan terganggu sikit lah you punya ni kan. Sebab 10,000 je tak cukup. Okay. Yang ketiga, golfer ataupun big spender. Orang-orang yang main golf, main luar negara ni, diorang memang banyak pakai duit. Diorang suka spend. Okay. So mereka ni pun mengalami isu yang sama daripada segi pertukaran wang tu. And then businesses yang involving import and export, family members yang ada stay overseas, contohnya anak-anak belajar dekat luar negara ke, okay. Ada family member migrate tinggal kat luar negara ke. Okay. Yang ketujuh, foreign worker yang bekerja kat Malaysia. So diorang ni pun ada isu nak hantar duit kembali kepada kita kata negara mereka, kepada anak bini family diorang. Yang ke-8, orang Malaysia yang bekerja kat luar negara. Okay. So saya yakin dan percaya walaupun anda bukan tergolong, mungkin anda bukan tergolong dalam 8 kumpulan ni, saya yakin dan pasti anda kenal setidak-tidaknya 1 ataupun 2 orang
yang tergolong dalam salah satu kumpulan ni. So apakah solution daripada masalah-masalah isu tadi? Yang saya dapati adalah daripada solution ni daripada Wire8. Okay, apa Wire8 ni buat sebenarnya? Wire8 ni dia menyediakan USDT liquidation service. Maksudnya dia bantu orang untuk cairkan USDT. Macam mana cara dia nak cairkan USDT? Yang pertama sekali dia buat remittance. So maksudnya kita bagi USDT kepada Wire8, Wire8 akan cairkan kepada bentuk wang fiat. Contoh kalau duduk Malaysia, dia akan tukar jadi USDT kepada RM. Kalau daripada duduk Indonesia, USDT tukar jadi rupiah. Kalau duduk dekat India, USDT tukar kepada rupi. Contoh macam tu. Dan yang kedua, USDT liquidation service dia melalui Visa dan Mastercard. Visa dan Mastercard ni lebih mudah lah. Kita tak melalui bank. Basically kita just letak duit kita masuk, kita top up dalam kita punya debit Visa card, Mastercard ni, dan kita hanya boleh hanya perlu untuk swipe di kedai-kedai yang ada logo Visa Mastercard, dan kita juga boleh cucuk duit dekat mesin ATM dekat negara-negara mana yang kita pergi. Okay, tak ada isu. Buat masa sekarang ni ada 63 buah negara yang kita boleh buat urusan servis USDT punya liquidation ni daripada Wire8. Kenapa patut you gunakan servis Wire8 ni untuk cairkan you punya USDT, untuk buat remittance? Yang pertama sekali secure. Secure macam mana? Secure sebabnya you are dealing with a reputable and also licensed company. Company yang berlesen, company yang registered. So apa-apa hal memang boleh rujuk kepada company dia kalau ada isu. Yang kedua, you tak perlukan KYC. So anonymous. Orang tak tahu you banyak duit ke, you nak buat transfer banyak, tak tahu. Okay. Yang kedua, fast, laju. Dia punya relatively lebih kurang dalam 10 minit sehingga 2 jam proses untuk pemindahan duit tu. Okay. Dan dia available 24/7 servis Wire8 ni. 24/7, 365 days. Maksudnya tak ada cuti lah. Okay. Easy and versatility. Maksudnya hanya boleh, tak payah pergi mana-mana, dalam toilet sambil pegang telefon pun you boleh buat remittance. Tak payah you nak kena pergi ke kedai pula, nak kena pergi ke money changer untuk buat remittance. Dan kalau kata USDT punya remittance, dia punya web apps sangat user friendly, sangat mudah untuk kita gunakan. Dan yang keempat, daripada segi no hidden fee. So kalau kata kena bayar banyak tu je, tak ada extra charges, tak ada kita kata hidden fee kat situ, dan rate dia pun kompetitif. Saya tak ada kata dia tinggi sangat ataupun rendah sangat. Pada saya kompetitif, berbaloi dengan USP yang saya dapat. Security, cepat dan mudah. Okay. Saya just nak compare saja Wire8 dengan money changer kat luar sana. Flexibility daripada segi cost untuk minimum cost untuk kita buat remittance. Dengan Wire8 150 USDT untuk RM, untuk tukar ke duit RM. Kalau dekat money changer kadang-kadang sampai 1000 USD. Processing time macam saya cakap tadi sangat laju. Availability sekarang ni dah 63 buah negara. Risiko kena scam tak adalah, sebab saya cakap tadi memang registered company dan kita memang Wire8 memang ada license untuk buat money changer international. Okay. So kalau kita compare Wire8 dengan kita kata P2P punya service, Binance ataupun Remitano. Remitano ni one of the oldest exchanger dekat dalam dunia ni lah. Okay. Untuk crypto. Okay. So guaranteed clean money, Wire8 memang bagi guarantee, dia cakap yes. Okay. So Binance dengan Remitano, bila kita buat P2P dekat luar, kita tak pasti duit tu daripada mana. So waiting time 15 ke 60 minit lebih kurang, samalah lebih kurang. So risk of scam tak ada. Sebab saya cakap tadi, memang kita dealing dengan company yang ada registered dekat US, memang ada license juga. KYC tak diperlukan. Okay, so memang boleh maintain anonymity. Kat Binance dengan Remitano memang you kena buat KYC. Kena ambil gambar lah dengan IC-nya tu. So bila kadang-kadang bila you dealing dengan buyer baru, seller baru, dia mesti nak buat ambil dia akan call you, suruh you buat gambar dengan selfie dengan you punya IC contohnya. So dengan Wire8 tak perlu. Recipient bank siapa ke mana-mana pun boleh. Contoh dekat sini saya nak hantar duit dekat Aina, saya just masukkan saja nombor akaun Aina dekat dalam Wire8, dia akan terus hantar kepada Aina. Tak payah masuk akaun saya dulu, daripada akaun saya baru saya hantar pergi ke akaun Aina contohnya. Okay. Kalau dekat Binance, dekat P2P lah basically, memang nak kena personal bank account. Kalau third party memang takkan dilayan.
Okay. So next. Apa mendatang? Oh, sorry. So ada commission. Y8 dia bagi commission bila kita buat remittance. Kita cerita. So sebelum saya go any further, saya just nak share dengan you all perspektif current service business. So kita tengok kat sini Grab, Foodpanda, Agoda, Airbnb, Uber, Shopee, Lazada, Alibaba. Apakah yang membuatkan diorang ni berkembang sangat-sangat pesat, sangat-sangat hebat? Salah satu sebabnya adalah contoh macam Grab. Dia buat servis hantar makanan, buat servis kita kata Grab taxi. Okey, tapi dia sendiri Grab ni company dia tak ada taxi pun. Company dia tak ada restoran pun. Dia cuma menghubungkan, dia kita kata servis kita kata solution provider. Dia menghubungkan customer dengan syarikat-syarikat yang dia bekerjasama. Sama juga dengan Foodpanda. Foodpanda pun tak ada restoran, tapi dia boleh tolong kita beli makanan. Agoda memang tak ada hotel, memang tak ada rumah, tapi dia boleh buat untuk sewa-sewa hotel, booking hotel, sewa-sewa homestay semua. Airbnb pun sama juga. Dia tak ada, kita kata apartment, dia tak ada hotel, tapi still boleh buat business, servis untuk buat homestay. Uber pun sama juga macam Grab. Shopee dia tak ada kedai sendiri. Orang je letak barang dalam tu. Okay. Dia menghubungkan peniaga dengan pembeli. Sama juga konsep Y8 kat sini. Dia menghubungkan orang yang nak mencairkan USDT, orang yang nak buat remittance dengan money changer. Okay. So boleh faham dekat ni? Kalau faham tolong tekan 1. Tak faham tekan 2. Kalau ada soalan, sekejap kita boleh buka untuk soalan. Okay, kat ujung-ujung sekejap. Okay, berkenaan Y8 sendiri, ada local owner dia, CEO dia adalah Anson Low, ni yang gambar ni. Okay, company dia register kat US, ada license for international exchange certificate. Memang obtain daripada US, bulan 10 hari tu. Dia punya business dah 12 tahun dalam money changer punya business. So before this kita tak pernah dengar Y8 sebabnya dia berurusan direct dengan dia punya high net worth punya klien. Okay. Dan dia ada office dekat KL Eco City, dekat dengan Mid Valley ataupun Garden. So you boleh pergi walk in, pergi ke sana, tak ada masalah. Cakap kata saya ni berminat nak tahu pasal Y8, saya nak datang tengok. Boleh, tak ada masalah, pergi je. So service dia available in 60 countries sekarang ni dan semakin berkembang. So masa dia mula-mula mula diperkenalkan servis Y8 ni pada bulan 10, masa tu baru dalam tak sampai 50 negara. So sekarang dalam dah 63 negara, tak sampai 4 bulan. So dia orang memang bekerja dengan sangat laju lah. So just nak share dengan you all kat sini, nak mengatakan yang Y8 ni memang dah lama. So website dia sendiri, tapi website dia ni memang kosong lah kat dalam tu. Tak, basically information basic kat dalam tu. Memang dia tidak gunakan sangat. So dia memang create pada 15 hari bulan 8, 2012. Dan recently updated 1 bulan 10. So boleh tengok IP location dia memang ada US. Okay. Ni yang license daripada US, Financial Crime Enforcement Network Department. Jaafar pun ada kongsikan cara macam mana you nak check, macam mana you nak pastikan benda ni betul ke tidak. You boleh tengok balik, rujuk balik dengan Jaafar. Okay. So MSB activities ni dia cakap dealer in foreign exchange, money transmitter and dealing in digital currencies. Okay. Alright, so soalan seterusnya, soalan yang selalu orang tanya lah. Macam mana Y8 buat duit? Kan? Macam mana Y8 buat duit? Dia buat duit memang basically purely on their business, which is currency exchange. Dia tak ada paper ataupun crypto trading, dia tak ada buat investment. Tolong fahamkan benda ni betul-betul. Okay? So yang kata currency exchange ni dia dapat daripada mana duit dia tu, keuntungan dia tu? Daripada spread. Ni, keuntungan spread ni ada 3 tempat macam mana dia dapat. Yang pertama sekali USDT remittance. Untuk sebagai contoh, kalau kata kita nak tukarkan USDT kepada Malaysian Ringgit. Dia dah bagi tahu kat kita, sebelum masa kita sembang dengan CEO, dia kata dia punya spread tu 3 sen sampai 8 sen per USDT. Itu dia punya spread.
So buat masa sekarang rate dia lebih kurang 4.65 sampai 4.75 lebih kurang dalam range tu lah. Dia akan berubah-ubah setiap hari. Tu yang pertama, cara dia buat duit. Keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, bila dia dah beli USDT dengan kita, dia akan jual USDT tu kepada partner-partner dia dekat overseas. Contoh macam dekat China, harga satu USDT bersamaan dengan RM7 duit kita. Okay? Kalau kata contoh sekarang dia ambil kat kita 4.75, kita ambil rate paling tinggi sekarang ni, tapi dia jual dekat China $7, dah RM3 lebih dah dia untung kat situ. Itu baru satu USDT. Kalau 1,000 USDT, kalau 1 juta USDT, you fikirlah sendiri. Okay? So yang ketiga, yang akan dimasukkan nanti adalah Visa dan Mastercard fee, 2% for every deposit. Contoh kalau kita depositkan 100 USDT masuk dalam kita punya Visa card, dia akan kenakan charge 2% lah. So itu memang duit daripada untuk Y8. Okay, itu cara Y8 buat duit. Okay, faham tekan ni? Faham tekan 5. So far saya tengok Wanjo je yang faham. Susah. Bismillah. Sambil-sambil tu saya minum minta maaf Terima kasih Wanjo, Kak Ana, terima kasih. Okay, so saya continue. So macam mana you nak buat duit dengan Y8? How can you earn income with Y8? Okay, first of all, sebelum saya nak cakap apa-apa, saya nak tekankan dekat sini. Earning with Y8 is purely optional. Not compulsory at all. Tak ada kata bila you register dengan Y8, you nak kena buat duit, you kena buat salah satu. Tak payah. Okay, kalau sekadar you register, you activate you punya account 10 USDT, lepas tu you gunalah untuk you punya remittance, you gunalah untuk apply Visa card. Tak ada masalah pun. Okay, so ni hanya optional sahaja. Suka saya nak ingatkan kat sini juga, dalam Y8 kita tak ada deposit bonus, kita tak ada referral bonus sebab kita bukan MLM. Okay, so selalu deposit bonus, referral bonus ni selalu dalam MLM lah. Okay, so ada 5 cara dekat sini yang saya akan bantu share dengan you all. Yang pertama, business partnership program. Yang kedua, affiliate program. Yang ketiga, remittance agent. Yang keempat, withdrawal bonus. Dan yang kelima, WRR token. Okay. Untuk business partnership program, you kena faham beberapa perkara. So yang pertama sekali, dia tak ada lock period. Yang kedua, tak ada maturity date. Yang ketiga, non-refundable. Dan yang keempat, business partnership program ni tak akan kita kata berlangsung selama-lamanya. Akan ada masanya business partnership program ni akan ditutup oleh Y8. Okay, kalau ada leader-leader ataupun orang di luar sana yang cakap dengan you all kata benda ni akan berlangsung selama-lamanya, cakap dia tipu lah. Terus terang saya cakap. Sebabnya CEO sendiri bagi tahu dengan kita. Sebab kita memang jumpa dengan CEO, memang dia bagi tahu benda ni. Okay, so saya just nak bagi analogi supaya you faham tentang konsep business partnership program ni. Apa yang berlaku contohnya sekarang saya nak buka kedai makan, saya tak ada duit. Tak cukup duit lah, tak cukup duit. Dan saya offer dengan you all yang dekat dalam ni, macam Wanjo, kita tengok ada Saadia, kita tengok Aizan. So you, bila saya cakap, you pun nampak, you buy in dengan saya punya idea untuk buka kedai restoran. Dan you kata, okay, aku nak pump modal kat kau. So each of you bagi kat saya contoh 10,000 contohnya. Okay, so total semua saya dapat kata 100,000. So 100,000 ni apa yang saya gunakan? Bukan saya pergi beli BMW. Bukan saya pergi beli rumah besar-besar. Tak ada. Bukan saya pergi bercuti. Saya gunakan 100,000 ni untuk saya build up saya punya bisnes. Saya beli peralatan untuk restoran, beli pinggan mangkuk, beli kerusi meja, okey, bayar duit sewa untuk awal-awal buat renovation sikit-sikit. So sampai satu masa tiba-tiba mungkin Saadia kata, doktor saya nak pakai balik duit saya lah, saya minta balik. Saya kata tak boleh lah macam tu Saadia. Duit ni saya dah pakai dah untuk saya punya bisnes sekarang ni, untuk untuk saya run bisnes saya. So saya kata macam ni. Saya tak boleh bagi balik one off, tapi bila bisnes saya dah berjalan, restoran dah start buka, orang datang makan, saya dah start dapat profit, saya akan bagi fix profit dekat you all, profit sharing kita kata. Okay, so konsep yang sama dalam Y8 ni. Kita basically for contract participation ni sebenarnya, kita ibarat kita jadi business partner kepada Y8 di mana kita bagi modal kat dia untuk dia besarkan expand business dia. Kat mana dia guna duit ni? Dia guna duit ni untuk expansion ke negara-negara lain. Kalau untuk pengetahuan you all, untuk nak kita kata nak penetrate satu-satu negara untuk buat currency exchange, you nak kena dealing dengan local money changer lah. Untuk memudahkan lah sebab you tak payah ambil lesen lain.
Dan bila nak dealing dengan diorang ni, you kena letak cagaran. Selalunya minimum average about 5 million. Okay. So, ini a lot of money lah. Sebab Y8 ni dia punya aim nak penetrate seluruh dunia. 200 plus countries. So, masih lagi jauh perjalanan. Sekarang baru 63. Okay, so you faham dekat ni, di mana bila kita dah bagi duit tu, kita punya modal tu akan digunakan untuk expansion. So, automatically it's not refundable lah. Okay. Tapi macam mana untuk kita dapat balik kita punya wang, Y8 bagi tahu, okay, I akan bagi dekat you daily profit sharing based on berapa banyak yang you bagi modal dekat I. So dekat table ni ada tunjuk kat sini, ada 5 tier, 10 sampai 490 dia akan bagi 0.8% sehari bersamaan dengan 24% sebulan. Kalau 500 sampai 1990, 0.9%. Kalau 2000 sampai 4900 ni 1%, 5000 sampai 9900 ni 1.1%, 10000 ke atas 1.2%. Okay. So untuk dapatkan kita punya capital return ni, kita boleh withdraw setiap hari. Okay. So untuk dapat benda ni, saya dah buat calculation dekat sini. Sekiranya you punya modal lebih daripada 10,000, masa untuk you terima semula ataupun dapat balik you punya modal dalam masa 2.8 bulan. Kita ambil 3 bulan lah kata. Okay. Kalau yang tier kedua ni 3.3% sebulan dalam 3 bulan lebih sikit. Dan paling rendah, kalau kita punya participation $10 ataupun bawah daripada $500, you akan dapat you punya modal balik dalam 4 bulan setengah. Okay. So apa yang kita nak kena buat dekat sini ni, saya tulis dekat sini ni, proper RM dengan MM ni. Siapa Tera boleh tolong jawab kat saya, RM dengan MM ni apa? RM ni adalah risk management yang betul, MM ni money management yang betul. Kalau tak tahu, please get back to your introducer, tanya dia macam mana nak buat. Itu berkenaan business partnership program. Boleh faham? Kalau faham, tolong tekan 3. Okey, cantik. Okey, untuk pengetahuan you all, sekarang ni kita ada promotion daripada Y8 sebab hari tu kita buat launching Y8 dekat Malaysia pada 16 hari bulan Januari. So dia punya promotion ni bila makna kata you buy contract, you participate your contract dengan Y8, dia akan bagi tambahan dekat you. Dan dia extend sampai 23 hari bulan, sampai besok lah. Hari tu sampai 18 je. Tapi dia extend sampai 23 hari bulan. Sebab ramai minta. Okay. So contoh kita nak kata dekat sini, kalau kata kita contoh 2000 USDT bila you masukkan kontrak you 2000 USDT, tapi akan keluar dekat situ 2000 USDT tambah 360 USDT. So you punya daily profit sharing you adalah 2240, sorry. 2000 USDT tambah 240 sebab 12%. Okay. So you akan dapat total you 2240. Dan you punya profit sharing daripada amount tu, bukan daripada amount 2000. Kalau tidak, sepatutnya kalau 2000 dapat 1%, you akan dapat $20 sehari lah. Tapi dekat sini you dapat $22.4 bila you engage dengan promotion ni. Okay. Kalau tak faham sangat tak apa, don't worry, nanti you just get back dengan you punya introducer. Nanti dia akan explain dengan lebih lanjut lah. Okay. So next kita akan tengok affiliate program. Affiliate program ni, every user dia akan start dengan W0. Dekat sini pun dah cakap no sponsorship bonus, no sponsorship commission, sorry. You only entitled for leadership bonus. Dekat sini dia panggil leadership bonus lah, tapi saya panggil affiliate program. Alright. So dia ada rank W1 sampai W6. Ada 3 kriteria utama yang you kena penuhi untuk you naik dia punya affiliate level lah. Yang pertama sekali, you punya personal participation untuk you punya kontrak sendiri. Daripada $10 sampai 10,000 ke atas lah. Requirement ni maksudnya you punya networking. So first level untuk jadi level 1, contohnya you kena ada 3 active user bawah under you punya network. Direct lah. Maksudnya dekat sini, dia register dan dia activatekan account ni dengan 10 USDT. Okay. Untuk W2, dia kena ada 2 orang W1 yang bawah network dia. Yang direct lah maksudnya. Okay. Yang ketiga, dia punya total group participation. Tak termasuk dia punya. So maksudnya dekat sini untuk you capai W1, you perlu total group sale you 30,000. Okay. Kalau you capai W2, kena 100,000. Okay. So leadership bonus ataupun affiliate bonus ni daripada 20% sampai 50%. Calculation dia
Saya terlupa nak letak kat sini lah. Tak apa, nanti saya akan explain kemudian lah. So dekat sini pun ada promotion juga. Ingat tak tadi saya kata W1 tadi saya kata 30,000. Dekat sini tinggal 15 sahaja. 15,000 you dah layak untuk dapat jadi W1 dengan syarat, dua syarat lain yang pertama tadi tu dah selesai lah. Maksudnya you punya personal participation tu 10 USDT dah kau team. Yang kedua you ada 3 active user. Okay. W2 daripada 100,000 dia potong setengah jadi 50,000. W3 300,000 kurangkan setengah jadi 150,000 saja. So promotion ni sampai 31/91. Basically kita ada lebih kurang dalam 8 hari setengah lagi untuk kita berusaha untuk dapatkan benda ni. Okay. Yang ketiga, withdrawal bonus. Okay, untuk setiap withdrawal yang kita buat, sama ada ke untuk buat remittance ataupun untuk kita withdraw keluar ke kita punya wallet crypto kita akan dikenakan charge 5% tambah 1 USDT. Okay, 5% tambah 1 USDT ni Y8 tak ambil pun. Dia akan bagi balik semula kepada user. Macam mana dia bagi balik semula? Setiap user up to 20 level ke atas akan dapat 0.25%. Dengan syarat, you kena ada kelayakan lah. Dia punya level. So dia berkait rapat dengan affiliate program tadi. So let's say kalau kata you W1, maksudnya you boleh dapat withdrawal reward up to 3 level ke bawah. Contohnya Saadiah, saya register Saadiah ada Mas Linda ada Aizan contohnya. So saya kalau saya ada 21, saya boleh dapat withdrawal bonus sampai level Haizan. Tapi kalau contoh Haizan, bawah Haizan ada Wanjo. Kalau Wanjo buat withdrawal, saya tak dapat apa-apa. Sebab dah level keempat. Okay, boleh faham So memang takkan ada konsep overpay lah dekat sini. Sebab memang dia gunakan duit withdrawal fee ni, dia bayar balik dekat user. So next, Y8 agent ataupun remittance agent. Untuk jadi remittance agent sebelum ni, you perlu capai level W2. W2 ni maksudnya apa? Macam saya cakap tadi, minimum contract you 500, you ada 2 W1 leg bawah you dan group sale you 100,000. Terbeliak biji mata sikit kan? You akan, kalau kata you layak jadi Y8 agent ni, you akan dapat remittance commission up to 0.6%. Bunyi macam kecil kan? Sekali saya tunjuk calculation, minta you all calculate lagi. Tapi yang berita gembira dekat sini, you tak perlu nak dapatkan level W2 ni. Apa yang you boleh buat, you cuma ada 2 syarat saja sekarang ni untuk you apply jadi Y8 agent. Yang pertama, contract direct referral you 100,000. Contoh, bawah saya ada Mas Linda, bawah saya ada Saadiah, bawah saya ada Eric, bawah saya ada Zul. So kelima-lima orang ni total participation mereka semua 10,000. So saya dah layak syarat yang pertama tadi. Contoh bawah Eric ada lagi seorang, kita kata Nawar. Okay, so Nawar punya kontrak tak termasuk dalam 10,000 ni. Cuma bawah direct saya direct. So, minta tolong saya mute awak punya ni ni boleh tolong bantu mute kan tak? Terima kasih. So syarat yang kedua, you kena beli token WRR coin bernilai 500 USDT. Yang ni you boleh beli kat PancakeSwap. Dan syarat, promotion ni pun extend sampai 31/12. Ni dia cakap 31/12 habis kan? Ada extend lagi sebulan. Sampai 31/12. So kita ada 8 hari setengah lagi untuk you kejar untuk dapat Y8 agent ni. Kenapa saya suruh kejar Y8 agent ni? Sebabnya dia berkait rapat dengan servis yang Y8 tawarkan, iaitu remittance dan juga Visa Card. So bayangkan kalau setiap orang guna servis Visa Card, setiap orang guna remittance servis yang Y8 buat, dan mereka ni bawah you punya network, you dapat commission. Tak payah banyak lah, kita kata kita ambil contoh total bawah network you 100,000 orang. Okay, sekarang you ambil pensil, ambil kertas, ambil pen, ambil calculator, you kira. Kita ada, you sekarang ni ada 100,000 user bawah you, dan setiap seorang hanya gunakan 30 USDT sahaja. Contoh lah, kita ambil contoh 30 USDT seorang. So kalau 100,000, saya cakap tadi 100,000 ke 10,000? Kata contoh 10,000 lah.
10,000 kali dengan 30 dah 300,000 transaction punya amount. Betul? Okey. 300,000 tadi you darab dengan 0.6%. Berapa you dapat? 1,800 kan? Betul tak? $1,800 sehari. Tu kalau 10,000 orang belanja $30 saja. Saya ada network saya yang belanja buat remittance sampai beribu-ribu pun ada juga. Bayangkan. Sebab tu saya suka kerja benda ni, sebab benda ni akan selagi servis tu ada, you akan dapat commission ni. Okay. So last kali token WRR. Token WRR ni kalau you tengok, dia punya total circulation 80,000 sahaja. Okay. Dia punya initial price start dengan 20 sen. Tengok ni 20 sen ni kat sini. Nampak kan saya punya arrow kan? Tapi dia pernah melonjak sampai harga $5. $5 lebih. So kalau tengok dekat sini, dia tak ada honeypot, contract open source, no blacklist, cannot mint. Maksudnya, developer tak boleh hasilkan lebih banyak coin. So 80,000 ni tetap 80,000. Takkan bertambah-tambah lagi. Okay. So sekarang harga pada $1.2. So ada potensi akan naik lagi lepas ni. Okay. So ni contract address dia, you boleh screenshot, nanti you boleh cari sendirilah dia punya ni dekat PancakeSwap, tak ada isu. So last before finish, dah habis dah, kena habis dah. Just nak share dengan you all proper money management and tips in investment. First of all, tolong guna you punya extra money. Okay, it should be duit lebihan you lah. Jangan pakai duit saving, jangan pakai duit emergency semua. Jangan guna you punya duit expenses yang you guna untuk belanja bulanan. Yang ketiga, jangan sekali-kali pinjam ataupun buat loan untuk high risk ventures. Saya klasifikasikan Y8 ni sebagai high risk sebab dia, maafkan saya, dia bersangkut paut dengan kripto. So anything yang bersangkut paut dengan kripto, saya akan anggap dia sebagai high risk. Okay? Dan you kena tahu you punya exit plan. Bila you nak masuk, bila you nak keluar. Yang keempat, jangan tamak. Secure you punya capital dahulu. Okay? Dah secure capital, dah dapat balik you punya seed money, barulah you nak enjoy you punya profit, teruskan. So know about rule 72. Rule 72 ni berkait dapat dengan bila berapa cepat you boleh dapat you punya ROI. Tadi saya dah share dah tadi. Okay, never invest in something you don't understand. Ni last sekali. Okay. Okay, ada soalan? Ada soalan Ke masih semua tercengang-cengang, terkejut, terkulat-kulat, masih nak cuba digest information tadi? So I assume kalau ada soalan boleh buka mic, boleh tanya. Kalau tak ada, I rasa you can just get back to your introducer. Tengah makan kulat pula Saadiah, lain macam. Okay. So again, saya just nak tegaskan dekat sini, kita promote saya punya team ataupun saya punya community lebih kepada mempromotkan servis Y8. Kita tak terlampau fokus kepada yang 5 cara jana pendapatan tadi tu. Okay, itu adalah side. Dan saya katakan tadi, memang bukan satu kewajipan untuk you buat benda tu. Okay? So kalau ada soalan boleh buka mic untuk tanya. Kalau tak ada, saya rasa we can get back to your introducer. And Assalamualaikum. Ada satu soalan. Ya. Boleh doktor ceritakan tentang Y8 ni patut syariah ataupun tidak? Okay. Very good question. Okay, berkenaan Y8. Kita tengok tadi, kita kata urus niaga dia adalah money changer. Okay, money changer ni daripada segi syariahnya memang tak ada masalah lah. Asalkan benda tu memang tak ada kena-mengena dengan riba, tak ada kena-mengena dengan benda-benda yang syubhah ataupun benda yang tak halal, memang tak ada isu lah money changer ni. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi kita kata kita dapat fix. Ada orang kata kita dapat fix daily profit. Okay, kita boleh andaikan benda ni ibarat macam saya cakap tadi,
dia adalah satu akad antara kita dengan YA8 di mana YA8 dah kita kata dah ikat kontrak dengan kita. Bila kita buy kontrak itu, dia akan kata okay, you dah bagi banyak ni, akan bagi balik dekat you banyak ni on daily basis. So ni adalah bukan kita kata satu yang haram kalau kita buat apa ni fix kat situ. Sebabnya kalau benda yang fix ni kalau ada berkaitan dengan interest, itu barulah datang unsur haram kat situ. Dan boleh kata contoh lain adalah you pergi kerja, you dapat gaji tetap kan? Itu adalah kontrak you. Sama juga dengan YA8. So apa ni, I would like, sebenarnya kalau tak ada apa-apa, actually I nak invite I punya leader lah. I punya cikgu, I punya leader, just to say hi ataupun share dia punya wisdom, if he's okay with it lah. Sir, are you there? Hai doktor. Hi sir. Hari ini, petang tadi, I managed to sign up our Malaysia's national bowling coach. So coach ni dia selalu travel. So tadi jumpa, I just talk only about the service. Nothing else. No marketing plan, no pasal investment apa semua. So dia masuk, I kata lepas minggu you tengok account balance. Itu saja saya cakap dekat dia. So dia masuk kontrak pun dekat bawah tu dia tengok, that mean I put 10k, I get this much. Ya, itu saja saya cakap dekat dia. I tahulah dia buat apa nanti. Okay, so I cakap dekat dia, kalau you ambil virtual card, you need about $40. Why? Okay, you untuk card virtual $20, untuk account card balance $10, to activation $10. Okay, untuk physical card pula about $200. That mean card balance 10, activation account 10, and untuk card 180. So lepas tu I jumpa lagi, kita ada lagi satu corporate punya executive, satu corporate trainer. I jumpa beliau. After that, ni I datang jumpa lagi kita punya satu organizer daripada Ipoh. Sampai dekat sini untuk Ipoh punya trainer. Nampak ni? Nampak siapa ni? Nampak? Nampak? Mr. Suraj. Hey, Mr. Daddy. Mr. How are Daddy. you? Good. Good. Sekejap lagi, nanti bincang dengan beliau lah. So kalau ada apa-apa soalan, guys, sentiasa rujuk dengan Dr. Teddy atau saya pun boleh. Kita dekat sini sentiasa nak bantu. I nak tegur dekat sini ya. I ada perasan some leaders bagi information dekat orang bawahan ataupun untuk new members pasal apa. Just because 20%, 25% tu dia orang bawa cerita yang lain. Kita macam saya dengan Dr. Teddy is very transparent. Dia just ikut apa yang kita cakap saja. Bila kita sebut A, the whole team say A. But the problem is, ada leader yang buat comparison dengan lain-lain platform. Jangan buat macam tu sebab apa? Walaupun lain-lain platform, they all our friends. They all earn in a USDT. They all need the YA8 service. So untuk card, untuk liquidate the USDT. So we don't bash any other projects. Okay, tapi jangan pula kita nak pergi cerita YA8, balik bawa 2 bag. Itu sudah salah. Okay. So we just explain about the service. No need. We don't need, because why? I'm fully focusing on the service. I just calculate by end of this year, I have, let's say, 1 million users under me. And every user, like Dr. Teddy said, they are using $30 only from their card. I senang. Dia orang semua pakai 150 ringgit dia cash out dekat bank. I dapat 0.6. That means $150 million ringgit. You times with 0.6 equivalent to how much, Doctor? 900,000 if I'm not mistaken. So 900,000 ringgit is the income. Okay. So what happened to the participant yang masuk investment apa semua? Dia orang lambat laun takkan ada. Sebab apa? Bila company dah sampai satu fasa, no more investment, dia akan jadi macam Binance lah. Binance pada mulanya, kenapa dia boleh lawan sama Poloniex, Kraken and this Bittrex yang paling lama?
Binance datang saja dia terus bagi affiliate. 40% daripada trading fee. Tapi sekarang dia dah jadi $70 billion company, dia bagi 0.2 saja. Tapi dapatlah sikit kan. Tapi kita dekat sini kita nak fokus lebih kepada WIR coin selepas fasa 4. Fasa 4 tak ada lagi kontrak participation, tak ada. So I dah tanya dekat CEO, bila mau listing coin? Dia kata tak ada, bukan sekarang. Dia ada minimum 10 juta members ataupun user, baru dia nak pergi dekat listing. Just imagine 10 million user untuk naikkan limit dia, masing-masing pegang $200 worth of coin. Mungkin after 6 months or 1 year, maybe maksudnya 200 coin, mungkin you dapat dalam 20 coin saja. Padahal sekarang masih lagi boleh dapat dalam 100 lebih coin. Hampir-hampir 200 kan. Sebab apa? The more people hold the coin, the more limit, and the same time the price will increase. Tapi ada tak coin tu macam hangus ke apa? Tak ada. Company dia just lock for 6 months only. After 6 months, macam contoh, I ada 500 coin. Let's say coin naik dalam $50 katakanlah. Okay, sebab coin dia tak banyak, 80,000 saja. So coin naik macam $50 dengan 500 coin yang I pegang. So I ada pegang dalam 2,500 coin. So what I do, I just leave it dekat sana 50 yang bernilai $500, yang balance semua 2,000 nanti I just keluar sajalah. So coin punya value pun sudah cover. Okay, another point whoever investor saja, that mean you are supporting company as a business partner. Okay, strict rule dalam UMDC yang you guys kena follow tu, make sure every day withdraw. Janganlah nak jimatkan withdraw dalam 1 bulan sekali, nak setakat nak jimat $1 tu, please don't. Just withdraw, keep on withdraw daily. Okay, so that means within 3 months you will recover back your capital if anybody come with the 10,000 and above. Okay, what happened to the business builders? Okay, business builders yang ada ikut dengan servis, you akan dapat profit commission dekat sana. Assume your commission also as a capital. That means I have many leaders whereby dia bukan lagi 3 bulan, dia dalam 3 minggu, dia dalam 1 bulan dia orang sudah dapat balik capital. Okay, so sudah dapat dalam capital tu, I just advise them, okay, either you keep your capital or 30% you just buy the coins, because kita kalau UMDC we are teaching a crypto and a blockchain. So that mean kita dalam pre-bull run. So what happened? So in the pre-bull run, you can benefit more. Mungkin dalam lepas 6 bulan, your 10,000 won't be 10,000 because your 30% you put in the coin, it might be 13,000, it might be 2,000, 12,000. That means you get additional profit dekat sana. Tak apalah. Ambil 2,000 tu, pergilah spend. Okay, formula kita ada banyak. At the same time, we are conducting classes. Kita ada classes. Next class kita dalam bulan 3 nanti. Tanya dekat Dr. Teddy, macam mana nak enroll itu kelas. Kita akan ajar semua basic in practical. Okay, in practical, kita tak ada, that mean kita tak ada macam bazir masa saya dengar lain-lain training macam-macam, saya dengar tak ada. Kita straight to the point, you practice, you keluar, you sudah tahu mana nak beli USDT, mana nak beli coin, macam mana cara nak guna exchanger, macam mana cara nak guna wallet semua. Okay, how to differentiate wallet, semua tuan-tuan akan belajar. Okay, sebab kebanyakan mana-mana kalau kita tengok, dia orang dekat Malaysia, they don't learn the crypto, but dia orang dapat tahu crypto daripada projek-projek MLM, projek-projek Ponzi apa semua. End of the day terkena barulah nak cari mana nak belajar kan. Okay, itu kena ingat. Okay, lagi satu, ini kena ingat kalau orang tanya adakah projek YA ni terunggul, saya akan cakap tidak. Sebab apa? Orang boleh copy, orang boleh buat macam-macam. So that's why the protect the seed money is very important, and don't forget, don't eat up all your seed money. That is important. Okay, Dr. Teddy, thank you so much. Good night. Thank you, sir. Okay, saya rasa sampai situ saja kita punya Zoom malam ni. So again, ada apa-apa soalan, boleh terus get back kepada awak punya introducer malam ni. Kalau nak contact saya pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada nombor saya, kalau tak ada nombor saya, boleh ambil nombor saya lah, 012-520-4002.
Okey, saya tak ulang balik. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, comel.